baru ada. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada anda yang menonton. Okay, tadi siaran tergendala sekejap, coverage tak berapa baik. Okay, saya berada di Tasik Permaisuri. Okay, terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada follower baru yang baru menonton bersama kita buat kali pertama, dan saya sangat menghargai anda yang menonton, yang baru like, baru menjadi follower Konsultan Sihat. Mudah-mudahan page ni, saya berharap page ni memberi banyak info, memberi banyak manfaat untuk orang ramai gunakan dalam kehidupan seharian. Kalau kita tengok sekarang ni banyak isu-isu berkaitan dengan kesihatan, berkaitan dengan penyakit yang menular. Sekarang ni kalau kita dengar isu dunia, isu global yang melanda dunia, iaitu coronavirus. Kalau kita tengok kalau kita sedar, kalau kita perasan, kenapa benda ni baru muncul akhir-akhir ini? Kenapa dia tak muncul dulu? Adakah virus ni satu benda yang dicipta, ataupun virus ni apa sebenarnya? Daripada satu wabak kepada wabak yang lain. Kalau ingat lagi waktu saya kecil-kecil dulu, waktu saya darjah 6 saya duduk di Ulu Kinta. Saya bersekolah di sekolah di Ulu Kinta. Ada satu wabak yang kita panggil JE. JE tu ada di Tambun sahaja. Dia bermula di Tambun Perak. Wabak JE, Japanese encephalitis. Tak silap macam itulah, Japanese encephalitis. So daripada satu wabak kepada wabak-wabak yang lain. So dia kadang-kadang kalau kita perasan, kalau kita observe benda ni, ada satu penyakit yang tiba-tiba muncul, penyakit baru tak ada, tiba-tiba muncul balik. Tiba-tiba muncul. Yang sebelum ni tak ada, tiba-tiba muncul. Contohnya coronavirus, itu baru muncul. Apa lagi penyakit? Contohnya penyakit difteria. Difteria ni adalah penyakit dulu pernah berlaku dekat Malaysia, tapi dah lama-lama dah tak ada dah. Lepas tu muncul balik. So itu salah satu penyakit yang kadang-kadang kita tak sangka. Sebab itulah kesihatan ni kita kena letak sebagai satu prioriti utama. Prioriti utama kita pada kesihatan. Sebab kadang-kadang penyakit ni kita tak boleh nak predict, kita tak boleh nak jangka. Unpredictable. Okay, jadi topik hari ini saya nak berkongsi. Saya nak share berkaitan dengan masalah yang sering melanda ibu-ibu mengandung. Apa masalahnya? Masalahnya adalah low HB. Masalah yang berkait rapat dengan darah. HB, hemoglobin. Kalau orang tanya kita, hemoglobin tu apa? Hemoglobin tu adalah sel darah merah yang membawa oksigen. Sel darah merah yang membawa oksigen. Nama lain bagi sel darah merah adalah erythrocyte. So erythrocyte ni salah satu sel darah merah lah. Sebab dalam darah kita ni, darah tu bukan hanya darah merah saja. Kita tengok je darah tu warna merah, tetapi kalau kita asingkan darah tu, darah ni dia ada beberapa komposisi, kita panggil. Dia ada dalam darah kita tu. Kalau kita keluarkan darah, darah kita tu, dalam dia bukan saja ada sel darah merah, dia ada juga sel darah putih, dia ada juga plasma darah, dia ada juga platelet, sel darah merah, sel darah putih, platelet, plasma darah. Apa lagi ada? So itu komposisi darah. So kalau kita keluarkan darah kita ni, memang nampak warna merah, tetapi itu bukan darah merah saja, dia bergabung dengan yang lain. Macam mana kita nak asingkan? Kita kena masukkan dalam satu centrifuge. So centrifuge, dia putar darah kita tu beberapa minit, putar darah sampai darah tu terasing. So dia ikut ketumpatan, ikut density dia. Darah biasanya darah merah akan berada di bawah, darah merah ke plasma darah dia. So dia akan asingkan. So bila darah tu
dah diasingkan ikut komposisi dia, lepas tu pihak hospital dia akan asingkan lah. Okey, plasma darah asingkan, platelet asingkan, sel darah merah asingkan, sel darah putih asingkan. Jadi kalau derma darah satu beg, bukan bermakna satu beg tu bagi pada pesakit. Tak, dia asingkan dulu. Ada pesakit yang tak perlukan sel darah merah, tapi dia nak platelet. Contohnya pesakit-pesakit yang leukemia, pesakit kanser, dia nak platelet. Pesakit denggi, dia nak platelet. So dia tak nak satu beg tu, dia kena asingkan. Dan setiap pengasingan darah ni, dia ada kita panggil lifespan, jangka hayat dia. Sejenis satu darah, satu komposisi darah, dia ada lifespan dia. Contohnya sel darah merah, kalau kita dah ambil, kita boleh gunakan berapa hari saja. Kalau tidak, dia expired. Sebab itulah darah ni adalah satu benda yang paling penting, nyawa bagi sesebuah hospital. Jadi kalau anda sihat, dermalah darah. Saya adalah penderma darah. Saya dah derma. Saya bukan saja derma darah, saya derma platelet. Derma platelet ni kena ekstra sihat lagi lah. Kalau anda sangat sihat, biasanya pihak hospital, doktor, dia akan suggest supaya anda derma platelet, bukan derma darah. Saya penderma platelet, penderma platelet. Okey, jadi hari ni kita nak cerita berkaitan dengan masalah ibu mengandung. Ibu mengandung ada masalah HB rendah, hemoglobin rendah. Jadi sebelum kita nak cerita lebih lanjut, kita kena tahu dulu hemoglobin apa. Hemoglobin ni adalah sejenis sel darah merah, sel darah merah yang angkut oksigen. Bila kita tarik nafas, oksigen dekat udara akan masuk melalui hidung, lalu ikut trachea, masuk ke bronchus, pergi ke bronchiol, pergi ke alveolus. Dekat alveolus tu, iaitu kita panggil anggur paru-paru, kita panggil alveolus. Ketul alveolus tu, dia dikelilingi oleh blood capillary darah. Jadi oksigen bila dah masuk sampai ke alveolus, dia akan diserap ke kapilari darah. Di kapilari darah barulah ada taksi yang tolong mengangkut, ada grab car yang tolong angkut oksigen tersebut. Grab car ini kita panggil sel darah merah. Sel darah merah yang mengangkut oksigen ini kita panggil hemoglobin. Faham atau tak? Jadi hemoglobin ni adalah sejenis sel darah merah yang angkut oksigen. Kalau ada masalah pada hemoglobin, kurang HB low. Bila HB rendah, hemoglobin rendah, anda akan banyak penyakit. Ada 8 penyakit. Bukan 8 penyakit, 8 masalah kritikal anda akan hadapi. Sebab itulah ibu mengandung sangat bahaya HB rendah. Sebab dia boleh mampu mencacatkan anak tersebut, mampu membawa kematian. Ada 8 kronik critical issue berkait rapat dengan HB. Jadi saya nak anda tahu bahawa hemoglobin ni adalah sejenis, dia ada dalam sel darah merah. Jadi kalau anda low HB, hemoglobin rendah, anda akan boleh membawa kepada masalah anemia. Anemia adalah kurang sel darah merah. Okey, saya tengok ramai yang sedang menonton. Okey, terima kasih. Harap dapat ni. Anda boleh like, bagi support bagi saya. Kalau like, saya lagi semangat lagi nak bagi. Anda boleh komen. Kalau anda ada soalan, saya boleh terus jawab lah. Kalau saya tengok, saya sempat tengok, saya akan jawab terus. Anda boleh share kepada kawan-kawan yang lain. Okey, jadi apa bahaya bila seseorang tu ada masalah hemoglobin rendah? Saya nak bercakap pada hari ni, berkongsi bagi masalah ibu mengandung. Jadi bila ibu mengandung yang ada mengalami masalah hemoglobin rendah, HB rendah, pertama masalah yang akan hadapi pada ibu dan bayi yang mengandung, bayi yang dikandungkan itu, pertama adalah masalah lesu dan letih. Ibu mengandung kalau ada masalah low HB hemoglobin rendah, ibu mengandung tersebut akan berasa letih, berasa lesu, tak bermaya. Muka akan jadi pucat sebab oksigen tak cukup. Bila oksigen tak cukup, kita akan rasa lesu. Apa-apa penyakit pun, kalau anda rasa macam lesu lah, jangan fikir kita rasa penat, rasa lesu, nak makan vitamin apa. Dia bukan masalah kekurangan vitamin.
badan kita lesu, badan kita lemah, tak bermaya, cepat letih, itu bukan tanda kurang vitamin. Itu tandanya darah anda bermasalah. Biasanya bila darah bermasalah, especially hemoglobin, HB rendah, oksigen tak cukup. Bila oksigen tak cukup, kita akan rasa letih, lesu. Jadi orang yang kerap rasa letih, kerap rasa lesu, maknanya hemoglobin rendah, berada dalam keadaan rendah. Anda kena perbaiki benda tu. Letih, lesu. Jadi bila berlaku anemia, kurang sel darah merah, memang seseorang tu akan rasa letih. Itu isu yang pertama. Jadi ibu mengandung rasa letih, bahaya tak? Sangat bahayalah. Sangat bahaya, melibatkan kekurangan oksigen dalam tubuh badan. Oksigen kurang dalam tubuh badan sangat-sangat bahaya. Sebab oksigen tu adalah bahan bakar, fuel dia. Kita nak oksigen. Dia seolah-olah macam kereta tak diberi petrol. Bila kereta tak diberi petrol, macam mana kereta tu nak berfungsi? Sama dengan tubuh badan. Bila tubuh badan tak ada oksigen, macam mana nak berfungsi? Alang Mazlan, selamat pagi. Selamat pagi. Itu isu yang pertama, masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah banyaknya kerengga. Masalah yang kedua adalah ibu yang mengalami masalah low hemoglobin, HB rendah, akan berpotensi mengalami keguguran, miscarriage. Boleh gugur. Kandungan tu boleh gugur sebab oksigen kurang. Bila anemia berlaku, kurang hemoglobin, so dia akan bawa kepada masalah anemia. Bila anemia pada tahap yang serius, so badan tak berupaya lagi untuk tanggung kehamilan tersebut. So anak yang dikandungkan itu, janin yang ada tu dalam rahim tu boleh gugur sebab tak cukup oksigen. Keguguran janin yang kedua. Yang ketiga adalah ibu mengandung tersebut boleh tumpah darah ketika bersalin. Tumpah darah tu apa maksud? Tumpah darah tu adalah bleeding akan berlaku, pendarahan akan berlaku. Itu maksudnya tumpah darah. Bleeding akan berlaku. Bila bacaan HB tak menunjukkan kemajuan, sehinggalah waktu bersalin, memang apa yang membimbangkan adalah ibu mengandung boleh berlakunya tumpah darah, boleh bleeding. Bila bleeding tu sangat-sangat bahaya untuk ibu mengandung. Sangat bahaya pada anak yang dikandung, dan juga sangat bahaya kepada ibu yang mengandung. Ni melibatkan nyawa. HB ni melibatkan nyawa tau. Jangan main-main pandang enteng. Kalau HB bagi seorang lelaki, biasanya kalau berada di tahap dalam angka 14, 15 tu, itu normal. Kalau wanita 11, 12, jangan rendah sangat. Kalau rendah bawah 10, itu sangat bahaya, sangat bahaya. Tumpah darah jadi bila katakan berlaku pertumbahan darah, bleeding pada ibu mengandung, cepat-cepat pergi hospital. Biasanya doktor akan buat blood transfusion. Blood transfusion ni kita panggil pemindahan darah lah, blood transfusion. Jadi bekalan darah, sel darah merah yang ada dekat hospital tu, doktor akan masukkan darah pada ibu mengandung. Itu kita panggil blood transfusion. Yang keempat, tumbesaran bayi boleh terbantut. Kalau HB rendah, baby yang dikandung tu boleh terbantut tumbesaran sebab kurang oksigen. Oksigen ni menyumbang kepada pertumbuhan bayi lah, pertumbuhan manusia. Kalau anak-anak kita yang kecil yang baru yang lahir umur setahun, 2 tahun, kalau oksigen kurang, dia ada masalah asma. Biasanya kalau orang yang ada masalah asma, memang akan terbantut sikit. Ataupun jadi susah nak membesar sebab oksigen itulah yang membesarkan, yang menyumbang kepada tumbesaran. So growth tu akan terencat. Alright. Dan bayi tersebut juga, bayi yang dikandungkan boleh berpotensi untuk mengalami masalah yang sama, iaitu anemia. Kalau ibu dah ada masalah anemia ataupun HB rendah, baby yang dikandungkan tu pun berpotensi bila dilahirkan dia pun boleh dapat anemia juga, sebab sama-sama kurang darah.
darah ibu membawa kepada darah baby juga. Itu yang keempat. Yang kelima adalah bayi yang bakal dilahirkan boleh mengalami masalah kurang berat badan. Bila baby lahir, biasanya berat dia apa? Normal. Dalam 3 poin lebih tu kategori sihat. Kalau macam 2 poin lebih, sihat juga. Tapi boleh dikatakan tak, pembesaran dia macam tak sempurna. Dia tak cukup. Sebenarnya yang terbaik adalah 3 ke 4. Range dia 3 ke 4 berat baby bila lahir. Itu yang sepatutnya, yang terbaik. Kalau dia lahir dalam keadaan umur berat 2 poin lebih, 2 kilo lebih saja, maksudnya mak ibu tadi tu ketika hamil, ketika dia mengandung, dia tak jaga pemakanan dia. Dia tak tahu zat apa nak dimakan. Dia hentam saja. Dia ikut selera tekak dia. Itu yang bahaya. Apa yang dimakan oleh mak, itulah yang dimakan oleh baby kita. Especially kalau macam penyakit, kalau kita tengok penyakit eczema. Biasanya budak lahir eczema. Sebab apa jadi macam tu? Tengok mak tu makan apa ketika dia mengandung. Ibu yang mengandung ni kena jaga, monitor betul-betul soal makan dia. Sebab itulah anak yang dilahirkan. Umpama kita sedang menanam pokok, apa yang disiram, apa yang diberi baja, itulah pokok tu. So baby pun macam tu. So kena jaga betul-betul. Jangan main hentam, kromo saja makan. Okey, kelahiran bayi yang kurang berat badan. Okey, yang keenam. Risiko yang keenam, kalau HB rendah, bayi boleh meninggal dalam kandungan. Baby meninggal dalam kandungan. Komplikasi akibat kekurangan HB dalam darah ni, dia boleh menjadi punca bayi meninggal dalam kandungan. Baby meninggal dalam kandungan sebab tak cukup oksigen. Kalau istilah kampung, orang kata apa? Baby lemas. Sebenarnya baby tak boleh lemas sebab dia duduk dalam cecair amnion. Amnion tu air ketuban. Tu memang dia tak lemas lah. Dan dia bernafas pun melalui tali pusat tu. Oksigen terus sampai tali pusat. Sebab itulah bila dilahirkan baby tu, bila dipotong tali pusat, doktor akan tepuk tepuk baby tu, bagi baby tu menangis. Sebab apa? Kena bagi baby tu menangis. Bahaya kalau baby tu diam. Sebab sebelum ni dia menafas ikut tali pusat, dia bukan menafas ikut hidung. Sebab dia duduk dalam cecair. Sebab itulah ibu boleh lahirkan anak dalam bathtub. Faham tak? Bila sebenarnya boleh ibu lahirkan anak dalam bathtub, dalam air, dalam takungan air, untuk kurangkan rasa sakit. Sebenarnya itu metod kurangkan rasa sakit. Lahir dalam bathtub. Kalau kita fikir logik lah, kalau orang awam fikir logik, anak tu tak lemas ke bila masuk dalam air? Tak lemas sebab dalam kandungan pun dia dah duduk dalam cecair. Dalam cecair ketuban tu yang kita panggil amnion. Dalam bahasa saintifik adalah amnion. Jadi dia pun bernafas. Bila kita gunting tali pusat dia, kita dah putus bekalan oksigen, doktor akan tepuk baby, tepuk, kasih dia menangis. Sebab bila dia menangis, jantung dia start berfungsi. So jantung dia dah start berfungsi, barulah dia start bernafas melalui udara. Itu secara saintifik lah. Itu siapa yang cerita? Kawan saya, medical doctor. Dia cerita. Sebab saya tanya dia, kenapa baby boleh ke lahir dalam bathtub tu? Tak lemas ke? Lemas. Sebab apa? Dia dalam kandungan pun memang dia duduk dalam rahim tu, dalam air ketuban, memang dalam cecair. Nak lemas apa? Dia bukan bernafas ikut hidung, bukan bernafas ikut udara, dia bernafas kat tali pusat tu. Jadi bila kita potong tali pusat, kita kena ketuk baby sampai dia menangis, barulah jantung dia start berfungsi. Barulah oksigen masuk melalui udara. Darah akan angkut oksigen tersebut. Baru saya tahu saya pun tak tahu sebab bukan bidang kita kan. Okey. Jadi HB rendah, baby boleh meninggal dalam kandungan. So hati-hati Saya tengok kat sini dah masuk Rosita, Nana, selamat pagi semua. Okey. Yang ketujuh. Masalah yang ketujuh yang boleh
berlaku pada ibu yang mengalami masalah HB rendah adalah, yang ketujuh adalah postpartum depression. Pernah dengar istilah ni? Postpartum depression. Okey. Okey, wanita ibu yang mengalami masalah HB rendah ni selepas bersalin lebih berisiko mengalami masalah tekanan perasaan. Postpartum depression ni maksudnya, istilah kampungnya adalah meroyan. Ibu boleh meroyan. Meroyan tu maksud postpartum depression. Dia depress. Dia ada masalah tekanan perasaan, dia depress. Kalau biasanya postpartum depression ni berlaku pada ibu yang kehilangan anak ketika bersalin. Lahir-lahir anak dia meninggal. Istilahnya lemas dalam kandungan. Dia bukan lemas, dia kurang sel darah merah yang kita panggil HB, hemoglobin. Bila hemoglobin rendah, oksigen rendah. Bila oksigen rendah, itu kita panggil lemas. Dia tak ada istilah lemas sebab banyak andaian cakap-cakap orang kampung. Orang kampung ni dia kata apa? Baby kalau bila tak lahir, bila duduk terlalu lama sangat dalam kandungan kita kena cepat-cepat intubate ke istilah dia, cepat keluarkan dia sebab nanti dia lemas dalam perut. Dia bukan lemas. Dia dalam tu memang dah ni, tinggal lagi risiko untuk pada ibu dan bayi tersebut. Kalau ibu tu ada tekanan darah tinggi, high blood pressure, lepas tu HB pula rendah, baik kita keluarkan segera baby tu. Sebab tu sangat bahaya kalau ibu hamil ada masalah high blood pressure. Bila high blood pressure, tekanan darah rendah, kencing manis waktu bersalin, waktu mengandung kencing manis, itu yang doktor terpaksa lahirkan awal anak tu. Ada kes saya tengok saya ni 6 bulan dalam kandungan dah dilahirkan baby tu. Kecil je, tak sampai 1 kilo. So bila kecil je terpaksa duduk dalam incubator lah. So paru-paru dia tak well develop. Organ-organ dalaman pun tak well develop. Organ yang terakhir develop dalam pada baby, organ terakhir develop adalah paru-paru. Jantung akan muncul dulu. Dalam 10 minggu dah ada jantung. Dah ada tulang belakang, dah ada struktur mata semua ni dah ada dah. So seawal 10 minggu jantung dah start degup. Tapi roh tak ada lagi, nyawa tak ada lagi. So lama-lama tu dia develop. Tangan dah mula muncul. Tapi jari tak ada lagi. Lepas tu lama-lama jari dah start muncul. Baru dia pisahkan. Adalah 5 jari. Baru dipisahkan. Kalau tidak dia macam ni je. So dia dah. Lepas tu barulah develop kulit, develop lemak. Lepas tu develop mata. Mata masa dalam kandungan, mata akan terbuka lagi. Bila terbuka, lama-lama dia apa namanya? Selaput mata. Bukan selaput mata, apa? Kelopak mata. Ni. Eyelid ni start develop, barulah mata tertutup. Baby tu pejam mata dia. Barulah pendengaran start dengar. Dia dengar apa yang mak dia cakap, ayah dia cakap, dia dengar. Dia dah boleh nampak cahaya-cahaya tu. Cahaya nampak So dia develop. Jadi kalau umur 6 bulan dah dilahirkan, 7 bulan dah dilahirkan, maknanya organ dalaman tu tak well develop. Paru-paru organ terakhir untuk well develop. So bila dia tak well develop, terpaksalah duduk dalam incubator, terpaksa bagi pernafasan, terpaksa bagi feeding susu pun ikut tube. Sebab dia tak well develop. Tak well develop. Jadi kena hati-hati, ibu mengandung, jaga pemakanan. Jaga pemakanan. Jangan ada berlaku kencing manis, darah tinggi, HB rendah. Yang terakhir, yang ke-8, risiko untuk ibu yang HB rendah adalah kematian ibu. Last sekali ibu boleh meninggal sebab berisiko untuk diri dia. Ibu mengandung ni sangat-sangat berisiko. Sebab itulah pengorbanan ibu yang mengandung tu. Dalam kes yang paling teruk, anemia yang tidak dirawat boleh
boleh menjadi punca kematian ibu mengandung. Okey, jadi apa solution dia? Apa cara untuk tingkatkan HB bagi ibu mengandung? Apa cara dia? Cara dia adalah, kalau kita nak kurangkan risiko adalah ambil makanan yang kaya dengan zat besi, iaitu kita panggil iron. Kereta saya nak kena saman ke? Saya parking tepi jalan ni, okey. Tak apa, abaikan. Jadi nak naikkan HB dalam tubuh badan, dalam darah kita ni, ambil makanan yang kaya dengan zat besi, iaitu iron. Makanan apa yang kaya dengan zat besi? Yang pertama adalah, kalau dari sumber haiwan adalah daging kaya dengan zat besi, ambil daging. Hati lembu kaya dengan zat besi. Ayam, limpa, kerang, ikan, sotong, ikan bilis. Nah, ini adalah sumber-sumber zat besi yang tinggi dalam haiwan. Binatang lain pun ada juga, tapi saya ikut turutan yang mana yang paling kaya. Saya ulang balik. Daging, hati, ayam, limpa, kerang, ikan, sotong, ikan bilis. Ini sumber zat besi yang anda boleh ambil pada haiwan. Okey, pada tumbuh-tumbuhan, plant, sayur-sayuran, vegetables, apa yang ada zat besi yang paling tinggi? Pegaga banyak zat besi. Pucuk paku kaya dengan zat besi. Kangkung, bayam, kailan, ini kaya dengan zat besi. Tetapi ada lagi satu ekstra yang paling kaya dengan zat besi. Dia boleh lawan ke semua benda ni. Sumber zat besi, sumber iron ada pada haiwan, pada tumbuhan. Saya sebagai nutrisi, saya sarankan ambil sumber zat besi dari tumbuh-tumbuhan. Zat besi sebenarnya paling banyak pada haiwan. Tetapi kalau kita ambil zat besi daripada haiwan, memang zat besi kita boleh dapat. Tetapi contohnya kita HB rendah, kita makan daging banyak, kita makan hati banyak. Sebab benda tu sumber daripada binatang, daripada haiwan. Jadi mungkin HB dah naik, tapi high blood pressure pun naik juga, kolesterol pun naik juga, sebab terlebih makan daging. So dia dah jadi macam tak sihat. Kita nak selesaikan masalah satu, tapi masalah dua, masalah tiga yang datang. Jadi sama juga dengan tumbuhan. Tumbuhan kaya dengan zat besi, ada yang kaya dengan zat besi, tapi dia tak sehebat haiwan. Ada lagi satu sumber yang sangat-sangat kaya dengan zat besi. Dia bukan tumbuhan, dia bukan haiwan. Dia macam tumbuhan yang kita panggil alga. Alga ni adalah sejenis rumpai. Alga ni dia ada dua jenis. Satu microalga yang kita panggil seaweed, yang besar-besar, yang kita panggil seaweed, rumpai laut yang besar-besar tu, yang orang buat kat Sabah banyak, orang Jepun biasa makan. Yang kedua mikroalga ataupun microalga yang halus-halus, yang kita panggil blue green alga. Blue green alga ni salah satu spesies dia adalah spirulina. Saya galakkan orang ambil spirulina. Nanti saya cerita, saya banyak kes berkaitan dengan spirulina ni yang saya handle, yang saya sendiri handle. Yang ramai orang ya ke, tapi betul ya. Saya terus terang saya dah 10 tahun amalkan spirulina, Japanese spirulina. Tapi pilihlah yang betul-betul ada scientific, ada clinical study, dia culture dekat mana. Spirulina pun tak boleh nak pilih sesuka hati, sebab salah culture, kalau dia ada letak pesticide, ada letak racun rumpai time dia culture tu, dia dah tak jadi dia tak hygienic dan nutritional value dia dah low. Dulu saya derma darah, bukan dulu, sampai sekarang saya derma darah start umur, saya dah berapa tahun dah lama saya dah total lebih kurang dalam 24 kali derma darah. Waktu saya umur 21, 20, 22 macam tu lah. Saya derma darah kerap. Saya derma whole blood. Derma whole blood ni dalam dia boleh 3 ke 4 bulan sekali. Mana dalam 1 tahun maksimum kita boleh derma 4 kali. So saya derma whole blood. Derma darah. Lepas tu kali yang ke-12 doktor check
Dia kata, wah, you punya badan terlalu sihat, dia kata. Terlalu sihat. Padahal berat badan saya baru 54 ketika itu. Sekarang ni dah 60. Zaman universiti dulu saya dah derma darah. So bila derma darah, dia tengok cantik, blood profile cantik, HB cantik, platelet pun cantik, semua cantik lah. Dan you are still young, dia kata. Boleh tak you stop derma whole blood? I nak you derma platelet saja. Ini doktor dekat pusat perubatan UM. Saya belajar kat UM. Doktor PPUM cakap, dia kata, boleh tak you stop derma whole blood? I nak you punya platelet saja. Kita kekurangan platelet di hospital kita. Lepas tu saya derma platelet. Derma platelet dia betul-betul kena sihat. Dia betul-betul kena sihat. Lepas tu dia boleh derma sekerap 2 minggu sekali. Maknanya sebulan 2 kali dia boleh derma. Kalau derma whole blood 4 kali setahun. Maksimum 4 kali setahun. Tetapi kalau derma platelet maksimum 2 kali sebulan. 2 minggu boleh derma. Tahu tak derma platelet macam mana? Kalau derma whole blood, darah akan keluar. Darah keluar, masuklah dalam kantung bag tu. Satu pile tu, kantung bag. Itu dalam 30 minit dah settle lah kalau derma whole blood. Tapi kalau derma platelet, darah keluar, darah tu akan masuk dalam satu mesin. Mesin tu akan putar. Mesin tu akan asingkan komposisi darah tu. Sel darah merah, darah merah, dia akan return balik dalam tubuh badan kita. Dia hanya ambil platelet saja, satu bag platelet saja. Platelet biasanya kalau kita nak derma lebih kurang dalam sejam setengah paling cepat. Saya kadang-kadang sejam setengah, kadang-kadang 2 jam. Tengok kita punya vein ni. Kadang-kadang vein tu dia collapse, terpaksa buat balik, set up balik. Kadang-kadang boleh ambil masa dalam 2 jam lebih pun kalau ada masalah. Kalau tak ada masalah, dalam sejam setengah 2 jam dah settle. Dia kena duduk lama. Dan platelet tu warna kuning. Platelet sangat penting. Ini nyawa bagi hospital. Semua penyakit yang melibatkan imun, penyakit denggi, kanser, perlukan platelet pada penderma platelet. Saya adalah penderma platelet tegar. Pusat perubatan UM dan juga pusat derma darah. Sekejap lagi pun saya nak derma lagi sekali. Okey. Jadi bezanya bila kita derma darah ataupun derma platelet, lepas derma tu biasanya doktor akan prescribe folic acid, iron, vitamin B2 untuk naikkan balik darah. Dia kata you kena makan ni. Kalau you tak makan ni, next tak boleh derma dah. Kalau HB you rendah, ada masalah, platelet rendah, you tak boleh derma dah. Saya tak pernah ambil benda tu. Saya tak makan pun. Sebab kita orang pemakanan, kita tahulah nak makan apa. Saya makan apa? Saya balik, saya makan spirulina. Saya makan kuantiti yang banyak. Spirulina saya dah makan 10 tahun, tuan-tuan. 10 tahun saya makan spirulina. Saya makan satu hari lebih kurang dalam 30 biji tu. 30 biji. Kalau orang pregnant, saya sarankan ambil 20 biji pagi, 20 biji tengah hari, 20 biji malam. Dia ada tablet kecil-kecil. Tengoklah jenis macam mana. Nak kena tahulah. Jadi saya makan spirulina, platelet akan naik balik. Platelet saya biasanya bacaan 340, 300 lebih lah. Bacaan yang cantik. Maknanya lepas kita makan spirulina, lepas 2 minggu kita boleh derma balik. Maknanya dia progress tu, develop darah tu terlalu cepat. Dia cepat. Sebab dalam spirulina dia ada karbohidrat. Dia bukan sintetik. Spirulina ni dia bukan suplemen. Dia adalah makanan. Dia bukan suplemen, dia makanan. Dia tu adalah makanan. Dia sendiri adalah makanan. Orang tablet kan. Dalam spirulina dia ada karbohidrat, dia ada protein, dia ada 18 vitamin, dia ada 18 mineral. So dia adalah makanan. Karbohidrat pun dia, protein pun dia. Yang bagusnya spirulina ni dia adalah protein tumbuhan, kategori protein tumbuhan. Yang mana kalau kita ambil lebih pun dia tak ada risiko untuk tubuh badan. Sebab dia protein tumbuhan ni dia senang diproses. Berbanding kalau kita ambil protein daripada daging, protein pada ayam, dia proses lambat sikit. Sebab itulah orang ambil daging terlebih, kolesterol boleh naik, tekanan darah boleh tinggi. Bahaya kalau ambil terlebih. Tapi kalau macam spirulina ambil lebih pun tak ada masalah. Dia senang disintesis, kita panggil. Dia senang diproses. Jadi bila saya ambil spirulina tu, saya boleh derma lagi sekali. Bezanya kat dekat mana? Bezanya bila kita derma platelet, saya tengok penderma yang di katil sebelah-sebelah saya, platelet dia yang tergantung tu warna kuning-kuning cloudy, kuning-kuning keruh. Kita orang pemakanan, kita tahu kalau kuning keruh ni biasanya dia banyak makan benda yang
banyak makan kari, banyak makan benda yang bergoreng, deep fry, banyak makan benda-benda yang bersantan, berrempah. So dia akan cloudy sikit. Warna platelet saya warna kuning emas, kuning keemasan. Cantik sangat-sangat. Warna kuning keemasan. Lepas tu doktor di Pusat Perubatan UM decide hanya platelet Junaidi saja kami nak bagi pada pesakit pesakit kanser baby. Pesakit baby kalau dapat kanser, sama ada leukemia ataupun limfoma yang kita panggil Hodgkin's lymphoma. Kalau baby ni ada satu sejenis penyakit kanser limfoma, dia bukan limfoma biasa, kita panggil Hodgkin's lymphoma, sangat rare. Hodgkin's lymphoma ataupun kanser leukemia, kanser darah baby, dia akan call saya, PPUM akan call saya, minta saya derma platelet. Darah saya O positif, so saya boleh derma kepada semua orang. Saya jaga pemakanan cepat saja kita nak develop. Kalau pesakit-pesakit kanser lain yang dah dewasa, dia cari penderma lain lah. Saya khas untuk baby. Sebab tu kalau pergi Pusat Perubatan UM, pergi Jabatan Transfus Darah, sebut nama Junaidi, diorang kenal. Gila kat situ sebab kita penderma lama dah. Sejak zaman universiti saya degree lagi saya dah derma. Dan saya waktu degree dulu, saya selalu jadi subjek untuk eksperimen. Saya jadi bahan uji kaji Jabatan Farmakologi Fakultas Himalaya. Ada seorang Prof Zahuri. So setiap kali UM ni Pusat Perubatan UM dia dapat dari company luar, farmasi contohnya, company luar, dia cipta satu ubat contohnya. Dia nak test secara klinikal pada manusia. So saya lah jadi bahan eksperimen. Bila kita dikuarantin dalam ward, kita kuarantin dalam 2 hari 3 hari, tengok apa dia nak kaji, kita diberi makan ubat. Sebab kita sihat, diberi makan ubat, lepas tu dia test darah. Oh, ini terbukti berkesan, contohnya lah. Tu dia bayar lah kita, dia bayar dalam 200, kadang 300, paling banyak saya dapat 400. Ketika zaman universiti, zaman belajar dulu, saya dah didedahkan dengan benda-benda ni. Sebab itulah saya berkaitan dengan cara nak pilih suplemen yang betul. Suplemen apa yang boleh kategorikan sebagai sampah, kategori suplemen apa yang boleh dijadikan boleh rawat sesuatu penyakit, boleh dijadikan pengganti ubat. Semua saya boleh tahu. Dengan baca labeling, dengan hanya baca ingredient ni, saya dah boleh tahu dah. Saya tengok label dia pun saya dah tahu ini kategori macam mana. So dalam banyak-banyak spirulina, saya banyak brand yang saya kaji. Spirulina ada daripada Jepun, ada daripada Malaysia pun ada spirulina, ada yang datang daripada India. Kita tengok culture dia, cara culture dia macam mana, kita tengok siapa saintis di belakang dia, kita check report study dia ada tak, kita tengok journal dia, semua saya check satu-satu. Barulah jumpa yang terbaik yang saya amalkan. Mak saya makan spirulina, saya bagi dia, dan saya ada olah beberapa makanan untuk dia makan. Bacaan kencing manis dia asalnya 15, turun 5.5 tanpa makan ubat. Banyak kes. Ada seorang yang saya monitor, seorang pakcik ni, dekat Kajang, jumpa saya, dia kata kencing manis tinggi, tak tahu nak buat apa dah, tak larat dah nak makan ubat, doktor dah suruh cucuk insulin, tapi dia masih nak makan ubat metformin, tapi banyak dos kan. Saya monitor dia, saya cakap ni, makan ada beberapa jenis makanan lah, salah satunya adalah spirulina. Bayangkan bacaan daripada berbelas boleh turun 7.5 tanpa makan ubat. Tanpa makan ubat, tapi nak kena tahu dos yang betul. Sebab lain orang lain dos dia, ikut keperluan. Sebab itulah kalau orang tanya saya macam mana, dia bukan simply saya cadangkan terus pergi cari makan sendiri, tu yang terus baik. Tak, dia tak semudah tu. Dia suplemen kita nak monitor satu-satu. Okey, dia makan macam mana, bulan ni dia makan, apa result dia. Kalau ada improvement, kurangkan dos dia. Macam mana nak kurangkan? Itu hanya nutritionist, biochemist saja yang boleh buat benda-benda macam tu. Kalau sekadar nak pergi beli dekat toko jamu, nak pergi beli benda-benda dekat Watson apa semua tu, boleh makan sendiri, tapi kesan dia kita tak tahu. Itu saja perkongsian daripada saya. HB rendah nak buat apa? Itu saya dah cadangkan beberapa items yang anda boleh cari dan anda boleh makan. Kalau
masih tak faham, anda boleh PM personal team konsultan sihat. Anda boleh ambil nombor ni. Ini salah satu tim konsultan sihat. Nama dia adalah Amir. Di nombor 011 1006 0473. Saya ulang balik, 011 1006 0473. Anda boleh tanya dia apa-apa berkaitan dengan dia. Adalah salah seorang nutritionist biochemist yang saya tengah train. Dia adalah certified nutritionist di Universiti Malaya yang saya tengah supervise dia punya thesis projek, kajian projek dia, saya tengah supervise. Okey, itu saja daripada saya, perkongsian saya. Terima kasih kerana menonton. Harap video ni sangat bermanfaat dan anda boleh share, like, komen, sebarkan kepada kawan-kawan yang lain, kenalan-kenalan yang kenalan-kenalan yang lain untuk dapat ilmu ini. Okey, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.